Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha wa law azumat farrijha bi fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi alhamdulillah kita berhimpun pada petang ini untuk menyambung pengajian bahasa Arab kita, kerana pagi tadi kita ada maulid di Integrasi Erat. Ya, mudah-mudahan walaupun sebentar, namun kita gunakan waktu yang sebaiknya untuk menambahkan ilmu. Kerana kita berada pada akhir zaman, maka tak boleh buang masa. Kita gunakan masa dengan sebaiknya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang berada di rumah, insya-Allah pada petang ni kita sambung kepada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-huruful musyabbahah bilaisa. Al-huruful musyabbahah bilaisa. Baik, huruf yang menyerupai dengan laisa. Baca semua. Huruf yang menyerupai dengan laisa. Huruf yang menyerupai dengan laisa. Huruf yang menyerupai dengan laisa. Baik, semalam kita dah belajar dua huruf yang menyerupai dengan laisa. Yang pertama ma, yang kedua la. Yang pertama ma, yang kedua la. Baik, hari ini kita sambung lagi dua. Yang ketiga in, baca. Yang ketiga in. Ingat, in ni makna apa? In makna apa? In makna apa? Ni tak fokus. In makna apa? Tidak. Kan kadang-kadang huruf yang menyerupai dengan laisa. Bukan in makna jika. In makna tidak. In makna tidak. Dah kata dah, la makna tidak, ma makna tidak, lata makna tidak, in makna tidak. Empat-empat ni semua makna sama. Dah? Semua makna sama. Cuma datang dalam keadaan yang berbeza. Yang ketiga in, baca. Yang ketiga in. Dan tajuk dia apa? Huruf yang menyerupai dengan laisa. Serupa dengan berapa perkara? Dua. Yang pertama Yang pertama sama makna. Yang kedua sama kerja. Yang ketiga in, baca. Yang ketiga in. Syaratnya isim dan khabarnya tak boleh dulu daripada in. Dah? Syarat yang pertama, isim dan khabarnya kena kemudian daripada in, tak boleh duduk belakang. Misalnya, baca. In rajulun qa'iman. Tidak laki-laki itu yang berdiri oleh ia. Tidak laki-laki itu yang berdiri oleh ia. Baik, syarat yang pertama sama juga sebagaimana yang sebelum ini. Maka isim dan khabarnya kena duduk selepas in. In ini harfu musyabbahah bilaisa, huruf yang menyerupai dengan laisa. Yarfa'ul isma wa yansibul khabara, merafakkan isim, menasabkan khabar. Rajulun isim dia, qa'iman khabar dia. Syarat kedua, baca. Sebelumnya dah? Rashidi, masa tak tengok. Sebelumnya khabarnya tak boleh ada illa. Sebelum khabarnya tak boleh ada illa. Sebelum khabarnya tak boleh ada illa. Dan misalnya in Zaidun qa'iman. Tidak Zaid itu yang berdiri oleh ia. Jadi sama juga syarat yang kedua, tak boleh ada illa. Kalau ada illa, maka hilang kerja in, maka dia jadi mubtada dan khabar. Syarat ketiga, baca. Isim dan khabarnya tak kira ma'rifah atau nakirah. Kalau semalam dah ada undang-undang dia, pertama ma dia kena nakirah. Yang ni tak kisah, boleh ma'rifah, boleh nakirah.
Syarat keempat baca. Syarat keempat. Khabarnya. Khabarnya. Ya, khabarnya atau ma'mul khabarnya. Atau ma'mul khabarnya. Ma'mul khabar ni makna khabar tu beramal lagi. Itu makna ma'mul khabar. Macam dah sebut dah, ta'ama. Ta'ama ni jadi apa? Haras. Maf'ulun bih bagi akilan. Akilan ni khabar, tapi waktu yang sama dia beramal. Ma'mul, dia beramal. Bagi ta'amaka isim fa'il yang beramal. Baik. Syarat keempat baca. Syarat keempat. Khabarnya. Khabarnya. Atau ma'mul khabarnya. Atau ma'mul khabarnya. Tak boleh dulu daripada isimnya. Tak boleh dulu daripada isimnya. Misalnya, Misalnya, in Zaidun akilan in Zaidun akilan ta'amaka. ta'amaka. Tidak Zaid itu Tidak Zaid itu yang makan oleh ia yang makan oleh ia akan makanan engkau. akan makanan kau. Jadi in harfu al-huruful musyabbaha bilaisa ta'malu amala laisa yarfa'ul isma wa yansibul khabara. Zaidun ismuha, akilan khabar bagi in. Ta'ama maf'ulun bih bagi akilan yang beramal. Ta'ama mudhaf ka mudhafun ilaih. Jadi artinya khabarnya tak boleh dulu daripada isim. Dah. Melainkan baca. Melainkan Ma'mul khabarnya ma'mul khabarnya jar majrur jar majrur atau zarah mazruf, atau zarah majrur. maka boleh. Maka boleh. Artinya kalau khabar ni jar majrur baru dia boleh duduk depan. Habis. Yang keempat, Yang keempat. lata. Lata. Lata makna apa? Lata makna apa? Tidak. Lata makna apa? Tidak. Baik, dia sama macam mana laisa. Lata baca. Lata. Syaratnya, Syaratnya, isimnya dan khabarnya isimnya dan khabarnya mesti lafaz hinu mesti lafaz hinu yang menunjuk atas masa yang menunjuk atas masa atau sa'ah. atau sah. Baik, dan akhir sekali al-huruful musyabbaha bilaisa, huruf yang seumpama dengan laisa. Yang keempat namanya lata. Lata. Baik, lata ni ada syarat. Syaratnya mesti mengiringi lafaz hinu. Dah? Jadi hafal sikit kaedah, letak dekat depan kepala otak kita, letak kat luar dulu. Pandang lafaz hinu. Lata ni mesti bergandingan dengan hinu. Bermakna dengar, kalau selepas lata ada hinu, maka lata ni jadi al-huruful musyabbahah bilaisa. Kalau tak ada hinu, dia tak jadi. Kalau tak ada hinu, dia tak jadi. Itu syarat lata. Baik. Yang menunjuk atas masa atau sa'ah. Hinu ni makna dia masa. Dan hina pada ketika itu. Hin. Baik. Syarat kedua baca. Syarat kedua. Salah satu daripada isimnya Salah satu daripada isimnya atau khabarnya atau khabarnya mesti dihazafkan. mesti dihazafkan. Baik, poin yang kedua, tengok dah lata. Selepas lata mesti ada hinu. Baik. Ada hinu, lepas tu ada hina. Hinu, hina. Hinu, hina. Hinu ni mubtada, hina ni khabar, betul tak? Hinu ni isim bagi lata. Dan dalam undang-undang ni, dalam kaedah nahwu saraf, salah satu ni mesti hilang. Bermakna kalau kita jumpa dalam penulisan, memang salah satu kena tak ada. Sama ada dihazafkan isim, maka lata hina ada ayat dia. Ataupun dihazafkan khabar, maka tinggal lain isim. Jadi syarat yang kedua, salah satu tu memang kena hazaf. Salah satu memang kena hazaf. Misalnya baca. Misalnya Yang biasa dihazafkan isim je. dihazafkan isimnya. Bermakna asalnya ada lata, hin, hino, hina. Lata, hino, hina. Maka dihazafkan isim. Lata hina firarin. Lata hina firarin. Tidak Tidak masa berlari. masa berlari. Tak ada masa berlari. Tak ada masa berlari. Tiada masa berlari. Tiada masa berlari. Baik. Jadi takdirnya, Akhirnya kalau nak takdirkan balik, kena tukar laita kepada laisa. Sebab bila ada lata, tak boleh bawa dua-dua. Sebab memang dalam sistem, lata tu kena ada, salah satu kena buang. Itu kaedah. Faham tak? Salah satu kena buang. Macam contoh, apa tu?
Dulu kita pakai GST. Lepas tu sistem dalam komputer tu memang dah data dia baca GST. Tiba-tiba bila GST dihapuskan, barcode tu kena tukar tak? Kena tukar. Kalau tak tukar, bila dia scan boleh baca tak? Dan kena tukar barcode kembali kepada asal. Sama juga. Dan kalau scan tak boleh baca, sebab kena bawa asal. Asal dia apa? Laisa. Takdirnya laisal hinu hina firarin. Tiada masa itu. Masa berlari. Tak ada masa nak berlari. Atau dihazafkan khabar. Bawa balik. La ta hinu hina. Baik, yang kedua, kadang-kadang dihazafkan khabar. Maka khabar hazaf yang ada isim marfu'. Misalnya baca. La tahinu firarin. Tiada itu. Masa berlari. Dan takdirnya laisa hinu firarin. Hinan lahum. Tiada masa berlari itu. Masa bagi mereka. Jadi kalau didatangkan isim saja, khabarnya dibawa datang balik. Jelas? Jadi mudah-mudahan tuan-tuan muslimin muslimat, walaupun pendek, asalkan dapat manfaat. Kalau tak faham, memang tak faham lah. Dah, mana ada orang belajar terus faham, mana ada orang belajar terus faham. Cuma semuanya bermula dengan proses. Proses. Dunia pun ada proses. Dalam perut pun ada proses. Budak-budak pun ada proses. Tuhan buat alam pun ada proses. Apa dekat dunia pun semua ada proses. Jadi tak dapat tidak, proses kita nak mengkaji, memahami bahasa baginda Nabi SAW bermula dengan mempelajari nahwu saraf. Jadi mudah-mudahan kita bertemu sebentar nanti 3.30 pada pengajian kitab Mustika Ajaib, dan pukul 4 kita akan belajar kitab Musalli. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.